Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada kali ini ialah litar selari. Baik, untuk mengetahui bahawa ini adalah konsep asas litar, iaitu ini adalah satu litar lengkap yang mempunyai satu voltan bekalan, satu R ataupun output ataupun beban yang akan mengalirnya adalah I. So, V adalah voltan, I adalah arus dan R adalah perintah. Ini adalah konsep asas litar untuk kesemua litar sendiri dan juga litar selari. Baik. Litar selari ni adalah litar yang mempunyai minimum 2 cabang. Apakah maksud cabang? Saya bagi contoh. Ini contoh litar yang mempunyai 2 cabang. Minimumnya 2 cabang. Kalau satu cabang ialah sesiri. So, ini adalah 2 cabang. Maksudnya, cabang pertama R1, cabang kedua ialah R2. Ini untuk 2 cabang. Kalau 3 cabang, dia ada R1, ada R2 dan juga R3. Susunan bagi litar selari. Saya bagi contoh ada 3 perintang R1, R2 dan R3. Ada kaki 1 untuk R1, kaki 2 untuk R1 dan segalanya. Baik, bagaimanakah susunan bagi litar selari? Yang saya katakan sini, bila ada 3 perintang, kita andaikan dia ada 3 cabang. So, ini adalah susunannya. Maksudnya R1, R2 dan R3. Kaki 1 R1 akan bersambung dengan kaki 1 R2 akan bersambung dengan kaki 1 R3. Kaki 2 R3 akan bersambung dengan kaki 2 R2 akan bersambung dengan kaki 2 R1. Ini bahawa setiap titik-titik ini adalah bersambung dan ianya juga adalah bersambung. Ini menunjukkan bahawa ia litar selari mempunyai minimum 2 cabang ataupun minimum 2 tingkat ataupun minimum 2 perintang yang selari. Baik. Hukum litar selari ada 3. Yang pertama adalah rintangan. Bagi perintang, lagi rintangan, ini adalah rintangan total. Ingat bahawa litar siri atau litar selari, kita kena memastikan bahawa kita tukarkan dia dalam bentuk yang paling ringkas, iaitu hanya ada satu saja R total. Apakah nilai R total untuk litar selari? Formulanya adalah 1 per RT, R total, sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R berapa bilangan cabang yang ada di dalam litar selari tersebut. Saya berikan satu contoh. Baik. Ini ada 2 cabang, itu 2 perintang, R1 dan R2. R1 nilainya 200, R2 nilainya 200 ohm. Ingat bahawa kita kena tukarkan dia litar selari ke dalam bentuk yang paling ringkas. Jadi dia akan jadi V dan R total saja. Apakah nilai R total? Berdasarkan pada formula, 1 per R total, 1 per R jumlah sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kerana ianya ada 2 cabang, so hanya ada R2 saja. So, kita masukkan nilai 1 per 200 ohm tambah 1 per 200 ohm sama dengan RT nilai dia adalah 100 ohm. Jadi, untuk 2 cabang, R1 dan R2 nilai dia 200, nilai rintangan total jumlah rintangan adalah sama dengan 100 ohm. Ianya lebih mudah. Baik. Seterusnya adalah arus. Hukum kedua litar selari ini, arus menandakan bahawa arus akan dibahagi mengikut bilangan cabang litar. Saya berikan satu contoh. Kita ada 2 cabang litar R1 dan R2. Kita tahu bahawa I yang mengalir melalui R1 dikenali sebagai I R1. I yang mengalir pada R2 dikenali sebagai I R2. Jadi apakah hubungan di antara I R2 dan juga I total? Baik. Sekiranya I total warna biru ini melalui cabang, ia akan dipecahkan. Dan maksudnya IT dia akan dipecahkan 2 dan bila dia bercantum balik pada cabang seterusnya, dia akan masuk balik sebagai IT. Jadi kita tahu bahawa untuk litar selari, arus akan dibahagi mengikut bilangan cabang litar. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan bahawa IT adalah sama dengan IR1 tambah dengan IR2, iaitu hasil tambah IR1 dan IR2 adalah sama dengan I jumlah. Ini untuk formula kedua ataupun hukum kedua untuk litar selari, iaitu R. Bagaimana pula dengan voltan? Yang ketiga adalah voltan. Hukumnya mengatakan bahawa voltan-voltan pada 2 titik pada cabang yang sama adalah sama nilai. Saya ulang kembali. Voltan pada 2 titik pada cabang yang sama adalah sama nilai. Saya berikan satu contoh. Ini adalah X dan Y adalah ini adalah titik X, ini adalah titik Y. Maknanya kat sini R1 dan R2 bercantum pada titik X dan bercantum pada titik Y.
VR1 adalah I yang mengalir pada R1 kali dengan R1. VR1 sama dengan IR1 kali R1. VR2, voltan pada R2 adalah I yang mengalir pada R2 kali dengan R2. Kita tahu bahawa VR1 adalah mempunyai sama titik X dan juga Y. Kita boleh rangkumkan bahawa voltan pada dua titik yang sama pada cabang yang sama adalah sama nilai. Saya boleh bagi conclusion bahawa VR1 adalah sama dengan VR2. Jadi, ianya menyebutkan bahawa voltan total adalah sama dengan VR1 adalah sama dengan VR2. Kerana apa? Kerana VR1 mempunyai titik yang sama nilai dia dengan VR2. Baik, itu ada 3 hukum untuk lintas selari. Saya boleh rumuskan di sini bahawa rintangan adalah IR total sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3 tambahlah berapa banyak lagi bilangan cabang-cabang yang ada. Jadi kat sini bilangan R ini bergantung pada bilangan cabang. Untuk arus pula, arus akan dibahagi mengikut bilangan cabang litar. Contoh, lintas selari itu ada 2 cabang. So arus akan dibahagi 2. Bukan bahagi 2, maksudnya akan dibahagi I1 dan I2. Kalau ada 3, I1, I2 dan I3. Itu arus akan dibahagi. Untuk voltan pula, voltan pada dua titik pada cabang yang sama adalah sama nilai. Maksudnya kat sini, 2 voltan pada titik yang sama cabang dia, X dan Y sebagai contoh tadi, ianya mempunyai nilai yang sama. Kalau contoh ada 3 cabang yang sama, ketiga-tiga cabang nilai voltan dia adalah sama. Itu sahaja untuk litar hukum dan litar penerangan berkenaan litar selari. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.